peribadi saya sangat suka dengan suspensi motor RAT ni. Terutama dalam apabila kita ambil corner, kalau ambil seleko dan sebagainya. Mula-mula memang agak tidak meyakinkan sebab besar, tapi surprisingly apabila dah bawa ambil corner, dia sangat stabil. Dia sangat stabil dan cuma dari sudut lean angle dah. Lean angle dia kita tak boleh nak lean sangat sebab yalah dia motor cruiser, dia bukan motor sports bike kan. Jadi kita tak boleh nak melepeh macam kita buat pada sports bike. Tapi yang betul-betul buat saya impress dengan dia punya suspensi adalah bila kita ambil corner dia tak membuai langsung. Bagi saya untuk straight line lah. Straight line walaupun kita gunakan torque ataupun mode rock, so torque dia pun boleh tahan, kuat dan dia tak goyang walaupun ada halangan-halangan angin. Ini saya cerita pasal R18 yang tak ada windshield, bukan klasik model lah. So, ni klasik model tadi kan? Betul, klasik model. So, untuk model yang saya dengan Veto bawa ni, dia tak melayang. So, memang sangat-sangat membantu apabila kita bila di lane 3 untuk memotong. Kan? Memang sangat-sangat membantulah. Dan kita pun tak tahu macam mana RAT ni boleh stable macam tu dalam corner, dalam straight line, corner yang panjang, sedangkan dia boxer engine. Kita pun tak tahu macam mana. Kadang berat belah sini ke apa ke. So itu satu teknologi yang dibuat sangat baik yang saya perlu puji lah kepada RAT ni. RAT ni kekuatan utama dia dia punya torque lah. Dia punya torque, penceritaan dia dengan mood dia yang ada 3 mood yang berbeza-beza dan saya yakin disebabkan ada mood rock tu yalah sahabat-sahabat saya tak tukar mood lain dah. Dia pasal tu. Sebab apa cuaca menyebelahi pada kita punya perjalanan kita ni. Dan kalau hujan mesti saya rasa semua akan pakai roll ataupun rain lah. Sebab dia agak lembut dan sangat sesuai untuk mood yang diciptakan pada itu antara kekuatan lah. Dari segi reka bentuk saya rasa dia memang win daripada sudut belah engine lah. Belah engine dia memang sangat-sangat saya suka. Ibarat macam tinggal letak kipas di depan dah jadi jet berjuang lah kot. Itulah. Kekuatan utama dia saya rasa ni lambang ni. Lambang BMW ni. Sebab bila ada lambang ni kita dah tahu dah barang yang diorang keluarkan memang bukan barang biasa lah, bukan biasa-biasa lah. Maksudnya ada kualiti dia, ada bagus dia, kan mesti akan ada. Jadi kita percaya dengan barang yang dikeluarkan dan design dia pun dia ada ambil daripada design daripada kereta kebal katanya zaman perang. Jadi dia sambungkan, dia digabungkan dengan motosikal. Jadi inilah hasil dia. Saya tak boleh nak cakap bab nostalgia. Apa yang saya boleh cakap dari segi apa yang dia bagi saya rasa. Bila saya duduk je atas motor RAT ni, dia satu motor yang berkarakter. Jadi secara tak langsung bila kita duduk atas motor yang berkarakter ni, dia turut memberi karakter yang ada pada motor pada penunggang tu sendiri. Kita rasa macam automatik rasa macam gagahnya aku bawa motor ni, terasa macam David Beckham punya, terasa macam Brad Pitt punya, Terminator 3. Itu dia. Saya rasa itu dia yang senang cerita dia bagi keseronokan pada penunggang dia lah. Pada saya keseronokan yang kita dapat tu adalah keseronokan yang berbeza kalau kita menunggang motor lain kan. Dan nostalgia yang saya dapat rangkumkan kat sini adalah dia punya boxer engine lah. Boxer engine dia tu. Kebiasaannya kita rem bergegar, ni rem dia bergoyang. Kita wang. Sebab piston dia kiri kanan pergi kan. Kita cakap apa hal motor ni kan. Dan itu bukan kekurangan tapi dia adalah karakter. Sama juga dengan dalam pemotoran, kekurangan tu dia bukan kekurangan tapi dia adalah karakter. Satu-satu pembinaan yang dibuat dan R18 ni adalah itu antara karakter nostalgia yang pada saya berjaya dia tarik saya lah. Betul, saya setuju bila BMW saya rasa
BMW melakukan menghasilkan satu produk yang baik lah, motosikal yang baik bila dia gabungkan klasikal punya design, klasik punya design. Kalau kita tengok pun sekali limbah dia nampak macam motor perang zaman dulu. Ya. Motor perang kan. Tapi digabungkan pula dengan enjin 1800cc dengan piston pergi kiri kanan terkeluar macam ni. Digabung lagi pula dengan teknologi komputer dia yang ada mode, ada 3 mode. Saya rasa satu binaan yang baik yang dikeluarkan oleh BMW lah. Kalau macam saya cakap tadi, dia sebelum masuk adrenaline tu, kita dah terasa macam feeling Hollywood superstar dah bila bawa motor ni. Tapi bila kita start pulas ni, memang kita teruja nak tahu apa yang dia boleh buat. Dan macam kita pernah sembang juga dengan yang lain-lain semua, dia memang mendengar kata motor ni. Kita nak apa, dia akan bagi pada penunggang. Dia bukan minta dapat tau. Maksudnya ada setengah orang bercakap minta dapat kan. Tak, dia minta ada. Betul. Dia Setuju? ada benda tu. Ada. Dia ada. Kita bagi sikit lagi ada. Dan adrenaline yang first time yang saya bawa ni, bila saya dengar berat dia 100 lebih kg kan. Berat lah, dia berat. Tapi dapat ke kita kontrol semasa kita cruise dengan dia kan? Yeah. So bila once kita bergerak tak sampai 1 meter pun dia dah ringan, senang untuk di ni. Pada permulaan tu itu karakter dia sebenarnya pun. Kau nak ringan dengan engine boxer macam gini dah ada, kau nak ringan tipulah kan. Dan dia barang pun pakai barang-barang yang berkualiti, teknologi yang memang sangat-sangat tahan. Jadi berat sikit apa masalah kan? Okey je. Pertama sekali kita tengok siapa yang mengeluarkan BMW. Jadi kita tahu dia satu jenama yang memang keluarkan kenderaan yang berkualiti, yang ada yang orang dah tahu dah dia punya kelebihan dia, yang tak pernah mengecewakan baik kereta, baik motor, yang tak mengecewakan pembeli ataupun penggunanya. Jadi apabila dia BMW mengeluarkan easy rider ataupun cruiser bike sebegini, saya tak rasa, mungkin segelintir yang tak tahu pasal BMW mungkin akan rasa ada mempunyai pandangan skeptikal, boleh ke kau bawa cruiser, tapi come on, BMW kan, dia takkan buat satu benda yang boleh menjatuhkan jenama tu sendiri ataupun yang boleh merendah-rendahkan produk dia sendiri. Dia mesti nak keluarkan produk yang bagus, yang memberi impact pada company dia orang sendiri. Jadi inilah hasil dia. Saya rasa boleh bertanding dengan motor-motor easy rider yang lain. Saya setuju dengan itu sebab yang keluarkan ni BMW. Aku nak apa lagi? BMW keluarkan mesti dah tentu-tentu barang tu ataupun produk itu satu produk yang berkualiti, yang dia buat research. Dan apa yang menerima hasilnya adalah pengguna, dan kita sendiri dah terima hasilnya, dan karakter dia, ciptaan dia kan. Dan pada saya, untuk yang skeptikal tadi, yang menyatakan boleh ke bawa ni, okey, saya tak nak banyak cakap, tanyalah Fauzal Latif. Kalau lah diberi peluang untuk custom motor ni, saya rasa tak banyak benda yang saya akan buat pun. Mungkin satu je, handlebar. Handlebar mungkin saya akan tinggikan sikit kan, untuk mungkin sesuai dengan jiwa saya, gaya pemanduan saya. Mungkin tu je. Lain pada tu saya rasa tak ada apa kot saya nak tukar. Saya exhaust. Oh ya, betul. Setuju. Exhaust, dan saya exhaust ikan parang pak kata awak. Exhaust ikan parang ni, kalau benda ni saya dapat lah BMW sekalian kan. Kalaulah saya dapat, saya tak akan masuk lain-lain additional ke apa, tak ada. Saya kerat je exhaust ikan parang ni. Pasal kita nakkan dia punya ketahanan. Exhaust tu dia dah buat ketahanan. Kerat je, bagi dia pom. Lagi kuat lah maksudnya. Lepas tu saya suka rambu-ramba sikit. Wow, cowboy. Cowboy.
Tadi masa kita daripada Penang tadi kita nak balik tadi kita ikut balik pulau dan ada mendaki sikit. Betul? Saya tak tahu pendengar lain. Saya tadi main gear 3 dengan gear 4 je. Tak masuk gear 2 pun untuk naik bukit. 3 dengan 4 dia masih boleh gagah lagi. Dan tak ada tersengguk-sengguk, tak ada apa, masih ada power, masih motor boleh berjalan. Penangan enjin 1800cc ni lah. Tak ada masalah dari segi sudut power. Kalau nak cakap bab performance engine memang tip-top lah. Dan saya suka bila kita gunakan enjin mode rock, saya suka dia punya engine braking. Engine braking dia. Bila engine braking dia ni, kalau kita dalam mode rock ni biasalah memang kita nak pump laju sikit, pump. Bila kita nak drop, kita drop, dia dah boom. Yeah. So kita drop gear lagi, dia membantu untuk orang kata turunkan kelajuan tu dengan cepat. Dan di samping dia punya brake, tarik brake depan, brake belakang function sekali. So itu pada model yang kita bawa ni kita faham lah. Tapi kalau model yang lagi satu kita pun tengok je kan, tak nak bawa-bawa lagi. Dan satu lagi itu di antaranya. RT ni shaft dia kat luar ni kan. Mana nak dapat motor shaft boleh nampak berpusing. Dan macam mana dia boleh buat selembut dan smooth macam tu? Masuk gear pun kelakap. Karakter dia masuk gear tu ada bunyi. Kami turun daripada Cameron sebelum menghala ke Penang dalam keadaan basah pagi dengan embun dah turun, so jalan agak boleh dikatakan licin lah. Masuk mood rain tak ada dan trafik pun masa tu pun agak kosong dan kita pun cubalah apa yang R18 ni boleh buat di kala waktu tu. Kala jalan licin, di kala jalan berseleko, turun ikut simpang pulai kan. Dia mendengar kata, bab kata dah cakap tadi, dia mendengar kata dan apabila kita ambil corner pun dia tak ada. Kita bila ambil corner nak keluar corner kita buka minyak, dia tak ada tayar tu melepas, tak ada. Dia mendengar kata, dia ikut je apa yang kita suruh, dia ikut. Ada apa-apa nak tambah? Pada saya yang dengar kata tu betul lah. Automatic control apa benda tak? Automatic stability control. Automatic stability control. Dan itulah dia yang saya cakap tadi tu. Dia cipta benda tu dan kita ni sebagai penunggang kita merasa benda tu. Dan terang cakap kita rasa benda tu. Dan sebab kita dalam corner, jalan straight. So terima kasihlah BMW sebab memang sediakan cruise yang macam ni, dapat saya pengalaman yang tak dapat mungkin pada orang lain tak dapat lagi kan. Dan boleh saja untuk anda semua cuba apa yang R18 ni boleh bagi dekat anda. Saya memang bagi A dari sudut pegangan dia lah, maksudnya suspension dia. Saya memang bagi A dengan 5 star lagi. Sebab macam saya cakap sebelum ni, ambil corner dia smooth, dia tak ada membuai, dia tak ada membuang. Kita ambil separuh motor, motor yang besar-besar yang berat ni, bila kita ambil corner dia akan tayar belakang dia akan membuai. Dan benda tu agak berbahaya untuk penunggang kalau tak pandai nak handle. Tapi motor ni tak ada benda tu. Kita boleh corner, tapi lean angle dia tidaklah kita boleh buat seperti motor sport. Dia motor cruiser, jadi kita tak boleh nak lean sangat. Kita ikut sedap, speed dengan kelajuan, dengan keadaan seleko. Kita boleh confident lah ambil seleko. Macam saya reka bentuk dia lah. Reka bentuk dia. Dan juga dia punya dua model yang dia keluarkan, iaitu model ni dan juga model klasik, di mana dia ada walaupun dia motosikal yang sama, tapi dia ada perbezaan. Yang model klasik dia ada cruise, dan model klasik juga dia 16-16, rem depan belakang dia 16-16. Yang ini 19-16. So dia ada windshield. Walaupun kita agak cemburu pada mereka yang dapat bawa cruise, yang bawa ada auto cruise. So kita tak apa,
kita menggunakan perkataan kental tu untuk kita bawa bersama-sama menerokai road yang telah disiapkan untuk kita habiskan road ni dengan motor yang telah diberikan lah. Berbalik juga kepada soal cita rasa tak je. Betul. Cita rasa masing-masing lah. Ada orang mungkin suka memang nak angin tu, nak feel angin tu. Ada orang yang mungkin tak nak, dia ambil yang klasik model, Betul. ada windshield. Pulang. Kalau dapat perasan kenapa saya dengan Beto saya pakai yang helmet yang serubung-serubung sebab kita dah faham karakter motor ni macam ni. Jadi karakter kita macam mana nak bergaya dengan ni? Takkan kita nak masuk full face dia feel tu tak ada. Jadi kita kena Awan. Rapid. I'll be back. Itu Arnold Schwarzenegger. Itu lain. Dia bila dah laju tu kan. I'll be back. Alright. 5 perkataan Fun, meronokkan. Steam. Lucu. Gagah. Elegant. Ya, ni nostalgia. Power. Mantap. Dan brutal. Dan istimewa lah. Itu dia.